Saya tengok macam ni, bila keadaan ekonomi ni teruk, dia bukan sekadar persepsi, dia realiti. Bila orang kena bayar lebih, beli beras pun harga dah berapa banyak, itu bukan persepsi tu, itu realiti tu. Tapi jawapan kerajaan tu kadang menyakitkan hati, sebab dia defensif. Macam Cik Azman cakap tadi, penjelasan. Bila tanya Menteri Ekonomi kan, pasal ringgit jatuh, jawapan dia apa? Dia kata ada kebaikan ringgit jatuh. Dia kata baik macam mana pula, kita nak beli beras lagi mahal sebab kita import banyak kan, nak beli ayam pun mahal, telur sebab kita import dedak banyak. So lepas tu dia salahkan rakyat, macam mana so dia kata rakyat inilah, itu hari dia kata awak kos sara hidup tinggi, harga makanan sebab awak pergi selalu makan luar lah. Macam mana ceritanya itu? So jawapan-jawapan itu bukan benda yang rakyat bayar awak suruh buat. Dia punya gaji puluh-puluh ribu sebulan sebagai menteri. So awak kena selesaikanlah masalah. Bila rakyat komplain pasal atau criticize pasal sesuatu masalah, nombor satu dia kata awak saya komplain aja, apa solution? Yang cari solution patutnya awak lah, menteri kerajaan, kita bayar awak gaji puluh-puluh ribu, awak lah cari solution. Rakyat bila kita, bukannya kita kerja hari-hari duk marah kerajaan, tak ada, kita pun ada kerja lain. Dan kadang-kadang bila kita dah bagi solution, dia tak nak dengar. Macam masa saya bagi solution isu air tu, lepas tu dulu saya bagi solution isu ayam telur, kejap dia dengar, kejap dia tak dengar. Macam mana kita nak buat? So sebab itu bila jadi macam itu, apa yang kerajaan buat dan realitinya rakyat rasa. Lepas tu dia duk cakap gembar-gemburkan kadar inflasi 1.5%. Saya nak tanya Cik Azman pergi shopping dekat mana? Dekat mana awak pergi shopping selalu? Dekat selalu ke pasar raya, dekat rumah. Pasar raya. Awak rasa harga naik 1.5% ke lebih daripada itu? Terus terang saya rasa macam naik lah. Naik bukan so, 1.5%. So sebab itu rakyat rasa tak masuk akal. Lepas tu dia kata ada angka-angka yang kata dia quote core inflasi. Core inflasi ni tak masuk harga makanan dengan harga energi. Core inflasi ni, saya dulu belajar finance, saya tahulah core inflasi digunakan oleh pelabur-pelabur untuk tengok kenaikan inflasi pada pelaburan. Bukannya rakyat ni kan kita nak rasa macam mana. Ada indeks lain nama dia CPI, apa tu headline inflation. Tapi kadang-kadang digemburkan core inflasi, tak masuk harga minyak, tak masuk harga elektrik, tak masuk harga makanan. Patutnya dia ada satu indeks lain, iaitu indeks yang hari-hari kita pakai. Saya nak tahu ada satu bakul lain yang kita hari-hari bayar apa. Yang paling banyak kita masuk gaji kita, satu potong separuh bayar apa? Rumah, sewa. Lepas tu bayar kereta, lepas tu bayar beras, lepas tu bayar gula, bayar tepung, lepas tu bayar makanan, minuman dan sebagainya. Letak dekat situ satu bakul yang hari-hari pakai. Tengok kenaikan itu. Saya cabar kerajaan, saya nak tengok berapa sebenarnya kenaikan yang bakul yang kita hari-hari pakai. Jangan bagi pada saya core inflation atau headline inflation yang awak nak tunjuk 1.5% itu. Sebab bila saya pergi shopping, saya tak rasa inflasi itu 1.5%. Itu dia tak diterjemahkan kepada rakyat. Tidak diterjemahkan, dan apa yang dia cakap dengan apa yang rasa ada gap. So bila apa yang dia cakap dengan apa yang rasa tu ada gap, itu yang mendatangkan masalah. Maka orang makin lama makin tak percaya pada kerajaan lah. Bila rakyat tak percaya kerajaan, ini akan menimbulkan ketidakpuasan hati. Bila tak puas hati macam itu, dia tak boleh menyalahkan rakyat. Itulah macam saya kata tadilah, bila rakyat komplain pasal kos makanan, kos sara hidup, dia kata awak pergi masak kat rumah lah, jangan keluar makan. Tapi sekarang menarik ni sebab Menteri Ekonomi sekarang ni dia ada dia punya podcast ni, kata saya dia apa yang bakal menteri, nama tajuk dia. Macam tu Aisyah tak volunteer nak join ke mungkin untuk berdebat? Saya dah cakap dulu Rafizi ni, saya dah pernah saya cabar dia berdebat 3 kali. Dia tak berani nak debat dengan saya rasa lah. Sebab saya dah cakap 3 kali dah, saya kata awak nak debatlah dengan saya. Kan saya tak ada masalah. Dulu saya ajak debat, dia kata bukan level dia lah sebab dia timbalan Presiden PKR, saya cuma ahli majlis tertinggi. Dah belagak dah pula. So, kalau awak menteri, rakyat nak cakap kan,
Yang awak pergi apa ni, awak jawablah macam mana. Kalau tak berani berdebat dengan saya, awak jawablah persoalan-persoalan yang kita tanya. Tapi ini dia tak ada penyelesaian. Tapi yang asyik-asyik dia minta data daripada kita. So awak isi borang, isi maklumat peribadi yang kita pun tak tahu maklumat peribadi ni. Dah berapa banyak maklumat peribadi kita isi. Dulu kita isi apa masa COVID tu dah banyak maklumat peribadi kat situ. Sejahtera. Dulu saya ingat orang miskin banyak e-kasih, lepas tu maklumat BRIM kita ada, lepas tu student punya maklumat pun ada. Sekarang awak buat padu pula dah. So apa benda maklumat-maklumat ni, apa benda awak buat dengan maklumat-maklumat ni? Sekarang kita bukan nak awak buat analisa, kita nak penyelesaian. Analisa itu buat sampai buat penyelesaian. Ini awak buat baru belajar apa nak buat ini. So sampai bila? Ini dah setahun lebih jadi kerajaan ini. Dulu masa dia awal-awal jadi kerajaan, dia kata orang mengandung pun 9 bulan. Sekarang ni dah beranak pinak dah. Kalau orang ni dah patutnya dah lahir dah anak ini. Tapi rakyat masih tidak ini.